بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, sesungguhnya kami naik saksi, ya Allah, kami bersaksi, aku bersaksi, ya Allah, bahawasanya tiada Tuhan, tiada yang disembah, tiada tempat mengadu dan meminta pertolongan, tiada tempat kita bertawakal, kita mengharap, melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala makhluk-makhluk adalah perantaraan sahaja, namun yang sebenarnya kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada para ahli keluarga Nabi, ahli bait dan juga para sahabat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahmat Allah dan berkah Allah ke atas kalian, sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya sayangi. Apa khabar semua? Apa khabar pagi-pagi ni? Encik, bolehlah kok buka kipas. Sorry, tapi buat nombor 2. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian? Anda bersiaran daripada mana? Kita tegur-tegur sikit dulu pagi ni. Anda bersiaran daripada mana? Saya tengok ada sahabat di IG, jompinjam.com, Siti Zubaidah, Nur Aini. Subhanallah, selamat pagi. Alhamdulillah kita jumpa. Betul, syukur sangat. Saya tanya apa khabar dan juga anda daripada mana semuanya, daripada mana, bersiaran daripada mana. Mistika Linali, Najihah Delia, Najihah Helia, Aizat Izzat, jompinjam.com. Baik, oh dari KL. Hashimah daripada Ampang, Nadira daripada Brunei. Masya Allah, sahabat Brunei. Daya Hida daripada Kelantan, Fairuz daripada Singapura. Masya Allah, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Daripada Shah Alam, Banting, Cik Su Banting, Azniza daripada ni, Ezi daripada Petaling Jaya, ada Putrajaya tadi, Batu Kurau Perak, Adam Dollah daripada Ganong kita. Okey, Kota Baru, Azwa Zainab Kuantan, Rabiah daripada Kuantan, Aminah daripada Great Perak, Surihani. Masya Allah, Sabah, jauh Sabah, Singapura. Bu Suminah dari Singapura, Negeri Sembilan. Okey, orang negeri. Masya Allah, saya pun sayang, rasa sayu je Baizura. Saya pun samalah. Memang sayu, daripada semalam sayu. Nanti kita cerita apa yang sayu tu. Okey, manakala sahabat-sahabat di page pula di FB, kita ada Nurizan Hamid. Baik, saya baik. Rashidah Nuruddin daripada Putrajaya, Nur Fauzia Izzat, Neti Rahman, Masya Allah, Linda Lee Bawilin, Kalhom Zakaria, Kalsum Zakaria, Linda daripada Gemas. Subhanallah, amin, amin doanya. Rumaiza Abdul Rahman,
Maslina, Salmah daripada Dengki Selangor, Aini Rahmat daripada Singapura semuanya. Okey, Siti Fatimah daripada Salmah daripada Bangi, Bandar Baru Bangi ya. Semua sihat alhamdulillah. Arif dan Liana is watching. Memang selalu ni Arif dan Liana is watching. Okay, Nurul Ain, Opa Heritage urutan tradisional. InsyaAllah mudah-mudahan dapat mengurut semula ya. Hajar Iman dari Gua Musang, Syafinas Kadir daripada Al-Fatihah Ustazah Misi menangis. Subhanallah, ya betul. Sayang semua kerana Allah dan Rasul. Zaitun Adam, Haniza, Salwa, Balkhir Salim, Aidatun Hashidah, Azfarina Muhammad Shah. Subhanallah. Saya masih menunggu panggilan bersayang sampai kali Ustaz Azman. Oh, tuan ya, tuan. Ni puan ni, Puan Azfarina, insya-Allah. Sebenarnya memang sangatlah ramai yang nak bercakap, yang nak berjumpa, yang memang nak PM, nak DM. Saya mohon maaf sangat-sangat. Memang akan menunggu masa yang sangat lama sebab yang menunggu ribu. Yang melalui PA saya, melalui PM, melalui DM, menunggu giliran. Kalau dapat bercakap, boleh tanya pendapat semua. Macam itulah. Saya bagi harapan tapi saya tak janji untuk tunaikan. Mohon maaf sangat-sangat. Tapi kita cuba ya. Ita Rosita Tanjung Rambutan Perak. Memang glamour Tanjung Rambutan ni daripada Kochi. Syakira Ismail, alhamdulillah. Haikal Faizuddin, ni orang muda ke ni? Okey, Nur Syikir Mustafa, Fazilah Awang, masya-Allah, subhanallah. Nur Hasnita pun watching. Okey, saya pun is watching. Okey. Comel je dia bagi tahu sebab okey. Encik, terima kasih banyak. Sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, marilah sama-sama kita tekan butang share supaya lebih ramai yang hadir. Terus istiqamah, terus semangat menuntut ilmu, terus kuat, terus sabar. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan dengan cahaya inilah yang akan menunjukkan kita jalan. Kan? Sebab hidup di dunia ni gelap. Sama macam malam lah, adanya cahaya bulan nampaklah juga sikit-sikit. Bayangkan kalau cahaya bulan tak ada langsung, cahaya lampu tak ada langsung, kita tak boleh pun nak menempuh jalan atas dunia ni. Dan mungkin bayangkan ya kalau malam gelap gelita, tak ada bulan, tak ada bintang dan tak ada lampu, blackout seluruh negara. Agak-agak macam mana kita berjalan? Macam mana kita berjalan? Seluruh dunia blackout, bulan, bintang, matahari tak ada. Agak-agak macam mana cara kita berjalan? Mesti kita menggagau-gagau cari jalan. Tak nampak, gelap gelita ni, gelap ni. Dan apa yang berlaku lagi, kita akan rasa sesak nafas. Macam padahal luas ni, luas. Ada banyak saja. Bunyi apa ya Encik? Okey, luas saja. Lepas tu ada banyak saja udara, bukan tak cukup udara. Udara pun banyak. Bukan tempat yang sempit, oksigen cukup, tapi sebab gelap tu tak nampak apa-apa, kita boleh jadi sesak nafas tau. Kita boleh sesak nafas. Sudah, tak nampak apa-apa. Dan mungkin apa yang berlaku, kita mungkin langgar pokok. Mungkin kita masuk longkang. Mungkin kita langgar pergi ke dalam kawasan yang tak sepatutnya. Dan macam-macam lagi yang boleh berlaku bila kita gelap. Peliklah macam ada something bunyi. Okey. Tak terganggu macam ada something yang bunyi. Okey. Bunyi apa? Oh, dalam ni kertas dalam ni. Okey, sorry Encik. Terima kasih. Okey, lepas tu itulah yang berlaku keadaannya apabila kita menelusuri kehidupan di dunia ini tanpa suluhan cahaya ilmu. Kalau untuk suluhan hidup di dunia, cahaya di dunia, untuk kita boleh nampak jalan, kita perlukan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu. Tapi untuk suluhan hidup di akhirat, kita perlu cahaya ilmu. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Faman yuridud dunya fa'alaihi bil ilm, faman yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man yuridahuma." Dan barang siapa yang menginginkan keduanya. Saya mohon maaf, sama ada hadis Nabi, Ustaz boleh cari ya. Hadis Nabi ataupun itu adalah kalam para sahabat. Dan barang siapa yang inginkan keduanya, fa'alaihi bil ilm. Nabi kata, subhanallah, kita tengok, barang siapa yang inginkan dunia, maka dengan ilmu.
Barang siapa yang inginkan akhirat, maka dengan ilmu juga. Ilmu untuk menguruskan kehidupan dunia, ilmu untuk menguruskan kehidupan akhirat. Dua-dua ni ilmu yang berbeza. Subhanallah. Tetapi ia saling melengkapi dan saling memerlukan. Dan barang siapa yang nak keduanya, nak dunia juga, nak akhirat juga, fa'alaihi bil'ilm, juga kena dengan ilmu. Subhanallah. Maksudnya ilmu adalah penting untuk kedua-dua alam. Alam dunia dan juga alam akhirat. Okey, kalau kita tengok di sini, Masya Allah, yang mengatakan hadis Nabi SAW. Okey. Okey, dalam perbincangan ni, dia adalah Manaqib Asy-Syafi'i. Subhanallah, dia merupakan kalam Imam Syafi'i. Dia merupakan kalam Imam Syafi'i, bukan hadis Nabi. Walaupun memang betul ramai yang menyebutkan ini adalah hadis Nabi, bahkan disandarkan kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat, ia bukan hadis Nabi. Walaupun kadang-kadang ada penyampai penceramah, kita anggap ia tersilap menyebutkan bahawa ia adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi bila dicek dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ia sebenarnya tidak ada sumber. Ia merupakan ucapan Imam Syafi'i, iaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang inginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat fa'alaihi bil ilm, dan barang siapa yang ingin keduanya maka dia juga dengan ilmu. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita sedang menelusuri jalan cahaya untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya harap sahabat-sahabat boleh terus bantu saya, bantu diri sendiri, bantu ramai orang untuk sama-sama mendengar ilmu dan suluhan cahaya hari ini dengan tinggalkan komen, sebab bila komen engagement naik, dengan teruskan bagi emoji juga membantu. Kemudian yang terbaik adalah bantu untuk tekan butang share, sebab tujuan kita untuk memperjuangkan syurga untuk lebih ramai orang. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, semalam ada satu berita kan yang viral sangat menyedihkan, dan kami telah menghubungi keluarga tersebut. Kalau ikutkan semalam lagi nak pergi ziarah tapi tak dapat, ada sebab-sebab tertentu berkenaan dengan seorang lelaki yang kemurungan, yang stres, yang tekanan jiwa, sehingga mengurung isteri dengan 2 orang anak. Seorang anak umur berapa tahun ya, saya lupa. Yang kecil tu umur lebih kurang 4 bulan, 5 bulan macam tu. Maksudnya mengurung isterinya, kunci daripada dalam mangga, sampai bomba datang dia tak nak buka, dia macam blur, macam tuan-puan sekalian. Saya berfikir apa? Antara perempuan dengan lelaki, perempuan ramai yang stres. Bila lelaki stres, lelaki sampai tahap kemurungan, sampai hilang kawalan diri, sampai tak boleh berfikir dengan tenang, bermaksud tekanan yang menimpa lelaki ini sangatlah teruk, sangatlah dahsyat. Dan tuan-puan sekalian, berita seumpama ini bukanlah baru dan bukan sedikit. Itu yang dilaporkan media. Yang tidak dilaporkan terlalu banyak, tuan-puan sekalian. Terlalu banyak. Itu yang diviralkan, itu dilaporkan media. Tetapi yang disantuni oleh pakar jiwa, oleh para doktor, oleh kaunselor dan oleh kami sendiri NGO Sahabat Amal Care terlalu banyak. Itu yang saya sebut rasa syahdu. Daripada baca berita semalam tengah hari, saya bawa perasaan sedih tu sampai petang, sampai malam, sampai pagi. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Subhanallah. Sebab itu kita NGO Sahabat Amal Care buat pengumuman. Siapa yang perlukan bantuan, sila tekan link, tekan ni. Jangan buat sesuatu yang boleh merosakkan. Dan saya memang minta dengan NGO, dengan aktivis, tolong santuni betul-betul orang buat permohonan. Dan sedaya upaya kita cuba untuk menunaikan. Semalam saya tanya antara pengurus ataupun ketua, saya harap Ukhti Farah Leong pun dengar, NGO aktivis Sahabat Amal Care dengar. Saya tanya Kak Farah, permohonan banyak kan, hampir 10,000 untuk lockdown ni, permohonan yang mohon bantuan, yang terus menceritakan tentang kesusahan tekanan. Saya pun kata, kenapa persen yang kita terima dan kita hulurkan, kita salurkan bantuan Kak Farah macam tak tinggi sangat.
Lepas tu apa jawapan Kak Farah? Ustazah, bajet kita terhad. Kita dah belanjakan banyak untuk lockdown 3.0 ni. Memang saya tahu kita dah pun membantu dan menyalurkan bantuan, dah pun cecah juta sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Dia kata, Ustazah, bajet kita sangat terhad. Kita faham masing-masing dah semakin keuangan dah semakin sempit, mungkin sumbangan pun dah semakin kurang. Jadi tuan-puan sekalian, semakin lama kita sendiri NGO tidak mampu memenuhi semua keperluan orang yang benar-benar memerlukan. Bagaimana kami tahu mereka itu benar-benar memerlukan, tuan-puan sekalian? Apabila kita buat siasatan, kita buat video call, ada aktivis kita pergi buat siasatan, mereka memang betul-betul susah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang kita bantu RM50, RM130. Itu dah membuatkan mereka sekurang-kurangnya tidak jadi hasrat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Kes macam semalam, kemurungan, anxiety, ketakutan, kehilangan keluarga, orang tersayang. Memang betul kita support, kita sokong segala usaha kerajaan dalam menurunkan wabak COVID-19. Tetapi dalam waktu yang sama, sahabat-sahabat sekalian, dalam kita menurunkan angka wabak COVID-19, meningkatnya angka tekanan mental, tekanan jiwa, tekanan perasaan, meningkatnya situasi yang mana suami isteri bercerai, meningkatnya segala gejala-gejala yang negatif. Subhanallah, bukan mudah untuk seorang ketua keluarga apabila hilang terus mata pencariannya untuk membeli sesuap nasi untuk isteri dan anak-anak, untuk membeli susu untuk anak kecil. Bukan mudah seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab nak bagi jawapan kepada isteri dan anak-anak. Maaf, ayah tak cukup duit. Maaf, belum ada duit. Maaf, kita kena berlapar. Inilah hakikatnya. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sangat-sangat kami menghargai setiap sumbangan sen sahabat-sahabat. Saya tahu kami boleh teruskan membantu asnaf fakir miskin ini, tuan-puan sekalian, dengan izin Allah, dengan Allah menemukan sahabat-sahabat di alam maya yang sentiasa menyokong. Anda kalau nak tengok perkembangan NGO kami, cari saja Sahabat Amal Care. Pagi ni, habis je kuliah ni, saya akan menuju ke satu lokasi yang agak jauh. Sebab di sana ada bantuan kepada asnaf fakir miskin, bantuan kepada pekerja buruh. Sahabat-sahabat, buruh kasar, gaji hari, tak ada duit langsung nak makan. Sama juga tukang-tukang urut. Ini saya sebut bab orang kampung. Memang kami suka turun ke kampung-kampung, pedalaman. Yang kerja mereka adalah kerja kampung. Mereka langsung tak dapat nak buat kerja kampung, beki-beki rumah orang. Mereka tak dapat nak buat sewi kalau makcik-makcik itu kan, urut-urut. Mereka tak dapat nak buka kedai-kedai yang bukan melibatkan esensial. Mereka tak dapat nak buat kerja pergi cuci sana, biasa ambil upah cuci rumah dan sebagainya. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, memang dengan menurunnya angka COVID-19 ini, dan waktu yang sama meningkatnya tekanan jiwa, tekanan perasaan dan pelbagai lagi masalah. Jadi subhanallah, saya tahu ini adalah saatnya kerajaan yang paling mencabar dalam pemerintah Malaysia. Ini saatnya paling mencabar. Kita tidak tahu pemerintah mana yang berjaya melalui dan menguruskan ujian wabak ni, bukan semata-mata kematian, sakit dan sebagainya, tapi terlalu banyak lagi ujian yang lain. Jadi itulah antara peranan kami NGO, dan kita lihat hari ini NGO sangat aktif dan kita sangat gembira sebab banyak dan kecepatan NGO dengan masyarakat mungkin ada dalam beberapa keadaan lebih cepat daripada agensi-agensi kerana mereka tidak ada kekanan prosedur. Mereka boleh direct pergi. Duit terus boleh bagi tanpa ada banyak protokol. Jadi terima kasih banyak dan doakan. Saya harap dan saya rasa anda semua merasakan kesusahan orang susah di luar sana. Merasakan keperitan mereka. Merasakan sama-sama boleh bayangkan kelaparan mereka dan berjimatnya mereka dan tekanan mental yang mereka lalui. Sekurang-kurangnya kita doa, kemudian kita hulurkan sedikit sebanyak untuk sama-sama kita membantu lebih ramai orang. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan pergi sambung pengajian kita dan saya nak tunaikan janji iaitu kita kan semalam tolong sahabat-sahabat yang baru hadir hari ini, sangatlah digalakkan, sangatlah dianjurkan untuk anda melihat kuliah kita semalam. Sebab apa yang saya nak share ini sambungan sedikit saja. Kalau lebih nanti kita akan buat mungkin program khas kedekatan kita dengan syurga melalui solat. Ada satu webinar khas yang tu kita senaraikan semua, Masya Allah. Tapi semalam kita dah sebut tentang keutamaan menjawab baca doa selepas azan.
iaitu dapat syafaat Nabi. Kemudian keutamaan baca doa selepas wuduk, iaitu kita dapat 8 pintu syurga dibuka. Kemudian selepas wuduk kita angkat takbir, kita nak solat kan, Allahu Akbar. Lalu kita baca apa tuan sekalian? Doa iftitah. Dan hadis Nabi berkenaan dengan doa iftitah sangat banyak. Kedua, lafaz doa iftitah pun banyak. Yang kita baca selalu tu, yang kita belajar hafal daripada kecil tu pun, itu salah satunya. Dan sebenarnya ada banyak lagi lafaz doa daripada Rasulullah, daripada para sahabat tentang doa iftitah. Okey, sahabat-sahabat, kita nak tengok. Lepas tu kita akan baca hadis yang panjang ni, kita dah sedia. Tuan-puan sekalian, saya pun nak ucap terima kasih sebab ramai yang menyumbang untuk kelengkapan studio ni. Kelengkapan majlis ilmu studio di rumah. Alhamdulillah selama ni saya studiokan di pejabat. Jadi kali ni kita buat studio di rumah. Jadi memudahkan sangatlah urusan saya untuk kuliah, untuk menyampaikan, berkongsi. Sebab kalau tak sama ni, kalau pagi-pagi memang tak boleh lah sebab kita ada anak kecil. Nak tinggal anak tak boleh. Kami bukan ada maid yang duduk di rumah, tak ada. Kita hantar anak ni dengan pengasuh. Jadi pukul 8 baru boleh hantar, pukul 7.30 macam tu. Jadi Alhamdulillah. Semalam kita beli satu lagi whiteboard. Macam tu lah, manfaatkan sungguh-sungguh. Macam-macam lah kita buat perubahan supaya keadaan selesa untuk kuliah. Okey, sekarang kita tukar. Sahabat-sahabat di IG, Masya Allah, makin ramai di IG. Terima kasih ya. Okey, subhanallah. Ada yang tanya, Amang, ni ketat sangat. Ada yang bertanya, Ustazah nak menyumbang ke NGO Sahabat Amal macam mana? Tolong ya, ada tak standby unit staff? Tolong, sebab IG ni dia tak macam FB. Jadi minta tolong santuni mesej di IG, sebab ada yang tanya macam mana nak jadi penyumbang tetap NGO Sahabat Amal dan sebagainya. Okey, sahabat dimati Allah sekalian, ini hadis Nabi berkenaan dengan bacaan doa iftitah. Okey, kita tengok. Encik, saya rasa kena betulkan. Ni. Bukan, tu. Wah, ya. Okey. Yang membantu Encik suami lah ya. Pembantu tetap sahabat dunia akhirat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi SAW. Kita baca sama-sama dulu Encik ya. An Abi Umar. Okey, sahabat-sahabat di rumah juga baca sama-sama. Ambil barakah membaca hadis Nabi SAW. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulan minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qailu bukan minal, manil qailu kalimatan kaza wa kaza. Qala rajulan minal qaumi ana ya Rasulullah. Qala ajibtulaha. Ni laha ya. Ajibtulaha futihat laha abwabas sama. Qala ibn Umar fama taraktahunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika. Riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, hadis yang ke-150. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, okeylah, sebelum ni kita cakap pasal azan, lepas tu pasal wuduk. Itu pun sebenarnya azan dan wuduk kita tak habis pun kupas, sedikit sangat yang kita kongsikan semalam.
Tapi saya kira dah cukup memberikan kita kekuatan dan semangat untuk beramal. Masya Allah. Dan seterusnya kita berkongsi berkenaan dengan kelebihan membaca doa iftitah. Selepas kita angkat takbir, membaca doa iftitah. Dan seperti mana yang sebut tadi, doa iftitah ni sahabat-sahabat, ada banyak lagi lafaz doa iftitah yang lain. Dan banyak lagi Nabi doa dengan doa yang sangat indah. Sebab rupanya doa iftitah ini sangatlah ajib, sangatlah ajaib. Ini disebut oleh Rasulullah, ajaib. Okey, kita akan tengok. An Abi Umar. Ini kita tahu an apa maksud dia, daripada Abi Umar radhiyallahu anhu qala, berkata. Siapa yang berkata? Abi Umar lah berkata. Maksudnya Abi Umar ni bercerita ni apa yang berlaku. Bainama nahnu nusalli. Ketika kami solat. Ma'a ni apa maksud dia? Bersama. Sahabat-sahabat di rumah ada buku kan, cari buku nota, buku sekolah anak pun tak apa, mana yang tak guna lagi ambil dulu, lepas tu nanti barulah beli yang lain ganti. Contoh je ya, kalau siapa kata tak ada buku nota ataupun kertas A4 ke kertas apa-apa ke, lepas tu ada pen, ada kertas, belajar menuliskan Al-Quran dan juga menuliskan hadis Nabi. Sebab tangan kita ni akan berkata di hadapan Allah besok, Al-yawma akmaltu lakum. Bukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Allah berfirman, di hari yang akan ditutup mulut mereka. Wa nukallimuna aydihim, lalu tangan mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan akan berkatalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Seluruh anggota badan lain akan berkata, antaranya tangan akan bercakap. Jadi, biarlah tangan kita hari ini akan menjadi saksi di mahsyar kelak, bercakap di hadapan Allah. Kita pernah menuliskan hadis Nabi SAW, kita pernah menuliskan firman Allah, selain daripada kita menuliskan hal-hal dunia, kan? Jari ni banyaknya kalau di Facebook ke apa, wallahualam kan, banyak tekan-tekan Shopee ke, banyak scroll, kerjanya banyak scroll. Scroll FB orang tu, scroll Instagram, scroll TikTok dan sebagainya. Jadi, kalaulah di majlis ilmu yang hanya sedikit daripada waktu kita seharian, tak banyak majlis ilmu yang kita hadir, kan? Dan waktu majlis ilmu, ready betul-betul pakai tudung. Kalau saya orang kata, Ustazah kat rumah Ustazah pakai lengkap juga. Ya, saya pakai semua kat rumah. Ya, sebab di media sosial. Tapi kaki kan tak nampak. Kalau fikirkan. Sebab saya bahagian atas saja. Tapi memang pakai lengkap. Itu pun diajarkan oleh guru-guru. Sebagaimana kita pernah belajar bab Imam Syafi'i, para ahli ulama. Mereka akan memakaikan pakaian ilmu ketika belajar. Maksudnya walaupun belajar kat rumah, macam tuan-puan kan kat rumah santai-santai, tapi seumpama walaupun berada di alam maya, kita sama-sama menjaga adab supaya merasakan kita berada dan hadir dalam majlis ilmu. Jadi kita pun pakai sopan apa semua, memakai pakaian ilmu. Umpama begitulah supaya bawa feel tu, perasaan tu. Lepas tu siap ada buku, ada pen. Sambil-sambil ibu-ibu sediakan masakan pagi. Saya tahu ramai yang buat sarapan sambil dengar ceramah saya. It's okay. It's okay lah sebab sambil buat kerja sambil dengar. Tapi mana yang dapat duduk berdiam tu, tulislah. Tulis, salin hadis Nabi SAW. Niat masa nak salin tu, niat kita tulis ni untuk dapat redha Allah. Niat juga supaya buku hasil tulisan kita, walaupun tulisan tak cantik, tuan-puan sekalian, tak apa. Allah tak pandang. Apa yang kita catat, apa yang kita tulis tu akan diberikan ganjaran. Niat juga supaya hadis yang kita tulis, ilmu-ilmu yang kita tulis ni akan dibaca oleh anak-anak cucu besok. Kita tulis siap-siap nama pengajian apa semua. Jadi mungkin tulis buat anak endaku, buat anak cucuku. Lepas meninggal, anak-anak ni itulah yang dia duduk baca. Sebab rindu dekat kita, dia tengok hasil tulisan kita. Contohnya macam itulah ya. Niat untuk menyampaikan ilmu. Subhanallah, mudah-mudahan dengan itu lepas kita meninggal, ada anak cucu kita baca hasil tulisan kita yang kita salin nota ni. Kita duduk dalam kubur tapi pahala mengalir. Al-ilmu yuntafa'u bih. Itu kan hadis Nabi sebut. Iza mata bani Adam. Bila mati anak Adam. In qata'u amalu illa min salas. Terputus segala pahala amalan kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariah. Kita dah bagi peluang tadi untuk siapa yang nak sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmu yutafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun soleh ayyad'ulah, doa anak soleh yang mendoakan. Okey, sahabat-sahabat semua, kita sambung. Daripada Abi Umar berkata,
ketika kami solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz qala rajulan minal qaumi, tiba-tiba, macam itulah lebih kurang. Idz qala, tiba-tiba berkata ataupun membaca. Kata sebut, tiba-tiba berkata ataupun membaca seorang lelaki. Ini kan ketika apa ni? Lepas solat ke sebelum solat? Bainama nahnu, ketika kami sedang solat bersama Nabi. Maksudnya an Abi Umar ni dengar qala bin Umar fama an Abi Umar ke an Ibni Umar. Encik cuba tengok jap. Cik tengok dekat sini. Tak hadis ni. Oh. Betul. Okey, tak apa. Iz qala rajulan minal qaumi, terdengar seorang lelaki. Itulah confuse. An Ibni Umar sebenarnya, bukan Abi Umar. An Ibni Umar, an Ibni Umar, maksudnya anak kepada Umar, anak Ibni Umar. An Ibni Umar qala rajulan minal qaumi, seorang lelaki daripada kaum kami, daripada kalangan kami, macam itulah. Maksudnya dengar ni masa tengah solat. Sahabat-sahabat, kita memang tak boleh nak lari masa solat dengar keliling, tak boleh lari. Sama juga situasi sahabat, Masya Allah, mendengar. Sebab mungkin yang membaca tu jelas, kuat. Subhanallah. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, dan membacalah seorang lelaki daripada kami, Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Allah maha besar sebesarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah, katsira, sebanyaknya. Masya Allah, maksudnya sangat indah. Ini doa iftitah. Doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, maha suci Allah. Tuan-puan sekalian, bila sebut maha suci, maksudnya kita sedang menyucikan Allah. Encik memang nampak jelas ni ya, ni macam ni. Maha suci Allah bermaksud kita sedang menyucikan Allah daripada semua perkara yang mensyirikkan Allah. Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang lemah. Maha suci Allah daripada tidak menunaikan janji. Maha suci Allah daripada sekutu-sekutunya. Itulah perkataan maha suci Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah bukratan wa asila, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Faqala, okey, dalam hadis ini hanya setakat ini. Jadi siapa yang baca doa iftitah setakat ini sah, dah lengkap, dah sempurna. Ini ilmu yang sangat mahal dan perlu diperjelaskan kepada masyarakat. Ustazah, panjang sangatlah doa iftitah, lagi panjang daripada baca Al-Fatihah, saya rasa berat. Ustazah, kadang tak sempat nak cepat, ada situasinya nak cepat, saya tak baca doa iftitah. Saya kata rugi sangat tak baca doa iftitah. Jangan tinggal walaupun dia hanyalah sunat. Sebab apa? Sahabat Nabi tak meninggalkan bacaan doa iftitah, dan kelebihan doa iftitah sangatlah besar. Saya kata bacalah setakat bukratan wa asila. Tak apa ke baca separuh je? Tak sampai separuh tu Ustazah. Dah lengkap, dah sempurna. Itu daripada matan salah satu hadis Nabi. Dan ini hadis yang sahih, riwayat Muslim. Dan memang ada lafaz yang panjang macam kita baca tu pun memang ada. Allah bukratan wa asila wajjahtu wajha lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu pun ada. Tapi siapa yang baca doa iftitah setakat ini saja, bukratan wa asila, dah sempurna. Saya rasa bila kita belajar tentang hadis ini, automatik kita akan rasa ringan untuk istiqamah beramal dengan doa iftitah. Tengok kelebihan dia apa. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini kan dengar bacaan ni waktu tengah solat. Selesai solat, faqala,
Selepas selesai solat, faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, manil qail, siapakah, Nabi tanya, siapakah yang berkata? Qala berkata, qail yang berkata. Siapakah orang yang berkata ataupun orang yang menyebutkan? Nabi lepas selesai solat, Nabi tanya sahabat-sahabat sekalian, manil qail, siapakah? Instagram okey? Siapakah yang berkata kalimatan kaza wa kaza? Suatu kalimah ataupun kalimah ni ayat lah, bukan kalimatan kaza, perkataan kaza wa kaza, begini dan begini. Maksud Nabi ulang balik ayat yang Nabi dengar masa solat tadi, kaza wa kaza. Nabi tak sebutlah siapa yang tak dibaca ni, cuma Nabi kata siapa yang ada yang membaca yang menyebutkan perkataan kaza wa kaza, ini dan ini, sebagaimana yang disebutkan atas ni. Kaza wa kaza, ini dan ini. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Qala rajulan, maka berkatalah rajulan, lelaki, minal qaumi, daripada kaumku, daripada kalanganku tu. Lalu berkatalah lelaki yang baca doa ni tadi, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Dia pengaku, aku ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi bersabda. Siapa yang bersabda ni? Nabi pun bersabda, ajib tu, aku sangat kagum. Ajib tu, aku sangat kagum. Masya Allah. Siapa yang kagum? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku sangat kagum. Ajib tu, aku sangat kagum. Ajib betulah, aku sangat kagum dengannya. Dengan apa? Dengan doa ni tadi. Aku sangat kagum dengannya. Bukan dengan pemuda tu. Bukan kagum dengan orang yang baca tu. Aku sangat kagum dengannya. Dengan doa yang dibacakan tadi. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku sangat kagum dengannya dengan doa yang dibacakan tadi. Futihat laha, terbuka, dibuka, macam itulah. Dibuka baginya abwaab sama, pintu. Abwaab ni banyak, babun pintu. Ini banyak pintu ni. Pintu langit. Subhanallah. Pintu-pintu langit dibuka. Qala Ibnu Umar, maka berkatalah Ibnu Umar. Berkata, ini saya tak payah tulis lagi dah. Ibnu Umar pun berkata, fama taraktahunna, maka fa tu maka, ma ni tidak, maka tidak kami meninggalkan, taraktahunna, tidak, maka tidak kami tinggalkan, kami tidak tinggalkannya, munzu sami'tu, semenjak kami mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika, berkata begitu. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, harap-harap boleh faham ya. Sahabat Nabi bersabda, Nabi kata, qala ajib tu, aku sangat kagum dengannya, dengan doa yang kamu bacakan tadi. Futihat laha, dibuka baginya abwaabus sama, pintu-pintu langit terbuka ketika kamu membacakan kalimah ini. Qala Ibnu Umar, berkatalah Ibnu Umar yang menyampaikan hadis Nabi kita ni. Qala Ibnu Umar, fama taraktahunna, maka tidak kami tinggalkan lagi sejak daripada itu. Tak tinggalkan apa? Tak tinggalkan baca doa ni. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Munzu, semenjak kami mendengar Rasulullah SAW yaqulu zalika, berkata begitu. Jadi amalan para sahabat, tak tinggalkanlah doa iftitah. Seolahnya walaupun dia sunat, mewajibkan diri mereka untuk membaca doa iftitah. Walaupun dalam keadaan sakit, penat, walaupun dalam keadaan mungkin nak cepat dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, apakah maksudnya pintu langit terbuka? Maksudnya doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah terangkan, penting sangat. Solat membawa maksud apa sahabat-sahabat? Solat membawa maksud as-salah ad-doa. Solat itu sendiri memasuk doa. Jadi sepanjang solat adalah untaian doa-doa daripada
Allah sendiri yang menyusun bagaimana kita nak berdoa dalam solat. Dan subhanallah sahabat-sahabat, dengan kita memulakan solat dengan bacaan doa iftitah, sepanjang solat, apa yang kita minta dalam solat, Allah akan makbulkan, pintu langit terbuka. Maksudnya ketika ini para malaikat mengaminkan, diangkat Allah doa kita, subhanallah. Jadi sebab itu Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Ada masalah, solat, sabar, tahan, lepas tu tunaikan solat. Sebab dalam solat itu ada doa permintaan kita dengan Allah. Allahu Akbar. Doa yang kita sangat perlukan, apa yang kita perlu dunia dan akhirat, memang ada dalam solat. Jadi sahabat-sahabat, macam mana kalau kita kata ustazah dah solat tapi tak ada pun pertolongan Allah, dah solat tapi macam tak ada beza. Jadi antara tahsin solat untuk memperbaiki solat ialah kena baca doa iftitah, kita jangan tinggalkan. Itulah permulaan untuk doa mustajab, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, sekarang kita nak pergi kepada hadis Nabi. Hari ini insya-Allah kita nak habiskanlah pengajian kita sahabat-sahabat. Pasal berkenaan dengan selawat tak sempat lagi lah hari ini. Tengok, ini hadis Nabi SAW, hadis yang agak panjang dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin kita. Pengajian kitab Riyadhus Salihin. Ya, siapa yang baru ikuti, kita dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin bersama dengan Ustazah Asma setiap pagi kecuali Sabtu dan Ahad jam 7 mula. Berhenti tak ada jaminan berhenti. Semua ingat setengah jam, dah jadi sejam, kadang lebih sikit. Jadi kitab Riyadhus Salihin ni, kalau siapa yang nak cari boleh saja PM, DM atau tinggalkan komen. InsyaAllah kami akan cuba cari sos untuk melengkapkan. Dan ramai juga yang cari sendiri, beli kat Shopee, beli mana-mana. Walaupun nampak beza kulit dia, yang penting memang ada macam-macam terjemahan, macam-macam versi lah kitab Riyadhus Salihin ni. Tapi ikuti sahaja kuliah ni sebab kandungan dia tetap sama, terutamanya bilangan hadis. Jadi mungkin ada anda beli yang ada syarah, dia ada tambahan-tambahan. Dia ada tambahan hadis ataupun tambahan firman Allah. Kenapa Ustazah tak baca? Kenapa lain? Jangan bimbang. Sebab kalau semua ada kitab Riyadhus Salihin, kita tetap, ini macam rendah sangat Encik. Okey, kita tetap sama. Bilangan hadis tetap sama. Macam ni, ini adalah bilangan hadis 10. Ini hadis yang ke-10 sahabat-sahabat. Hadis yang ke-10 dalam bab yang pertama. Hadis yang ke-10 dalam bab yang pertama kitab Riyadhus Salihin ni. Kita dah baca hadis yang ke-11 sebelum ni. Kenapa Ustazah langkau? Sebab hadis ni agak panjang. Sebelum ni saya ingat tak nak tulis. Tapi akhirnya saya rasa, ya Allah, sayang sangat maksud dia. Kita tulislah juga. Okey, jadi ini hadis yang ke-10 dalam bab yang pertama, iaitu ikhlas dan menghadirkan niat. Okey, insya-Allah kita tengok sama-sama dan kita baca dulu sepintas lalu, ambil barakah membaca hadis Nabi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a, ikut je semua kat rumah pun ikut je, tengah masak ke tengah apa ikut je. Idza tawadda'a fa ahsanal wudu' summa atal masjida la yanhazuhu illa salah la yuridu illa salah lam yakhtu khutwata illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulul masjid fa idza dakhalal masjid kana fi salah makanati salah hiya
tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam nanti cek balik yu'za fihi ma lam yuhdisu fihi. Allahu akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, membawa maksud riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hadis sahih, hadis yang kita tidak ada keraguan, ia datangnya benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah kita akan baca laju-laju. Okey. Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata. Qala ni kita dah tahu maksud dia berkata. Sekejap, rasa kena tukar ni dah. Okey lagi. Okey, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan rajulun, salatul rajuli, solat seorang lelaki, Nabi sebut solatnya lelaki fi jama'atin, dalam berjemaah, solatnya lelaki berjemaah. Okey, berjemaah disebutkan di sini, solatnya lelaki berjemaah, yang dimaksudkan jemaah adalah di masjid. Solatnya lelaki berjemaah, yang dimaksudkan jemaah di sini iaitu di masjid. Tazidu ala salatihi, bertambah ala salatihi, bertambah pahalanya. Sekejap Encik. Okey. Bertambah. Ini saya akan kaitkan dengan niat sebenarnya. Tuan-puan janganlah rasa sedih sebut masjid sekarang tutup. Jangan sedih. Ada jalan penyelesaian ya. Kita tetap dapat pahala. Tazidu ala salatihi. Okey. Bertambah pahala ala salatihi, ke atas solatnya. Ala atas, kepada atas solatnya, fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Bertambah pahala atas solatnya berbanding fi baitihi, atas solatnya fi baitihi, daripada di rumahnya, wa salati, dan solatnya fi suqihi, daripada di suqihi, di pasarnya, ataupun kita sebutkan di tempat dia cari rezeki, ataupun di pasarnya tempat kerja, ataupun ialah di tempat kerja ni kita tak nak sebutlah sebab memang dah kerja kat situ. Okey, di tempat pasar membeli belah, di tempat orang, maksudnya kan suk ni memang pasar, dan terjemahan dalam hadis Nabi juga disebutkan pasar. Jadi kita kekalkan dengan perkataan pasar. Nabi SAW sebut solatnya lelaki berjemaah di masjid itu tazidu ala salatihi, pahala tu berganda, bertambah. Okey, pahala tu ditambahkan pahala ke atas solatnya berbanding daripada solatnya di rumah dan solatnya di pasar. Kan kita kan macam pergi membeli belah, ada solat di sana dan sebagainya. Bid'an membawa maksud gandaan. Bid'an ni maksud ganda. So ganda 20, melebihi 20 kali ganda. Gandaan wa isyrina darajah. Gandaan, bid'an ni gandaan wa isyrina, 20 kali lebih.
Sebab itu ada yang kata 25 darjat, ada yang kata 27 darjat. Jadi memang disebutkan dalam hadis sahih ini, Nabi menyebutkan tentang 20 kali lebih. Bid'an wa 20 darjat. Jadi 20 kali lebih tu tak tahu darjat. Masya Allah. Subhanallah. Okey, ini fakta yang pertama. Yang kedua pula, wadzalika anna ahadahum, dan wadzalika, dan begitulah jua anna ahadahum, apabila salah seorang wadzalika, dan demikian juga. Macam itulah. Dan demikian wani dan demikian anna ahadahum, sesungguhnya salah seorang. Anna sesungguhnya, apabila salah seorang daripada kamu, idza tawaddaa, apabila dia berwuduk, fa ahsanal wudu, maka disempurnakan. Ahsan ni disempurnakan. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita belajar wuduk memanglah 6 saja fardu wuduk. Tetapi kita kena belajar tahsin wuduk. Tahsin wuduk ni memperelok, tambah yang sunat, kita tambah lagi bacaan-bacaan doa, mentahsinkan wuduk kita, memperindah dan memperbaiki lagi wuduk kita jadi wuduk yang terbaik. Sama juga solat. Solat memang kalau belajar basic dah lengkap dah kita. Tetapi kita kena belajar tahsin solat, iaitu memperbaguskan solat kita. Itu yang kita belajar bab sunat ab'ad, sunat hayat. Itu yang kita belajar lagi kaedah-kaedah solat Nabi, kaedah solat para sahabat. Kita mendalam lagi tentang bab macam mana nak tahsin, nak indahkan solat. Tuan-puan sekalian, rumah kita ni kalau ada tingkap, ada pintu, ada bilik tidur, lengkap dah. Tapi sebab apa kita tambah lagi pada tingkap itu langsir? Kita tambah lagi ada perabot sofa semua. Kita dekor-dekor pula rumah. Adakah kalau tak dekor rumah tak boleh hidup? Boleh, okey. Tapi bila kita tahsin rumah, kita cantikkan rumah, kan kita rasa lebih seronok, kita rasa lebih macam, wah rumahku, syurgaku, mata sedap memandang, lagi selesa. Sebab itu kalau tengok basic rumah tu, ada atap, ada tingkap, ada pintu nak masuk, ada dinding apa semua, dah dapat dah berlindung daripada cahaya matahari dan juga hujan dan sebagainya. Tetapi sama juga solat. Ada orang daripada dulu sampai sekarang, dia tak perbaiki solat, tahap tu lah. 13 rukun tu jadi jaga. Tapi yang sunatnya tak buat, doa-doanya tak buat, yang Nabi buat. Jadi kita kena belajar untuk tahsin. Tahsin solat, tahsin wuduk. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang kita belajar semalam pun, kan hadis yang berkenaan dengan 8 pintu syurga dibuka pun Nabi sebut, barang siapa yang ambil wuduk dan memperindah dan memperelokkan wuduknya. Jadi sekali lagi kita jumpa perkataan Nabi sebut, idza tawaddaa fa ahsanal wuduk. Barang siapa yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduknya, menyempurnakan, maka disempurnakan wuduknya. Summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid. Kemudian summa kemudian ataupun then, macam itulah. Then dia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa salah, tidak diniatkan. Ini yang penting perkataan niat dekat sini, sahabat-sahabat. Ini yang perlu bagi perhatian sahabat-sahabat. Niat ni, la yanhazuhu, tidak diniatkan ataupun tidak dinekatkan, macam itulah lebih kurang. Illa, kecuali solat. Memang niat dia pergi masjid tu semata-mata memang dia nak solat. Ada orang dia pergi masjid sebab ada tunggu janji. Ada orang pergi masjid sebab dia minat sangat imam tu. Ada orang pergi masjid dia haraplah boleh bertemu dengan crush dia. Sebab crush dia tu ahli masjid. Jadi haraplah dapat jumpa. Ada orang pergi masjid sebab apa? Ada urusan. Okey, jumpa kat masjid. Lala nak salat zuhur, jumpa kat masjid lah. Ada urusan lah nak jumpa. Mungkin nak bayar ke ataupun nak promote ke apa ke, wallah alam. Dan kalau tak ada urusan tu, dia tak sampai masjid. Macam tu. Maksud ada orang pergi masjid dengan pelbagai sebab yang lain. Ada orang, saya hari-hari ustazah pergi masjid. Hebatnya. Setiap waktu. Ada ustazah setiap waktu. Sebab saya meniaga kat masjid tu. Memang saya buka booth. Bukan kata salah, niat-niat lain semua tu tak salah. Tapi hadis Nabi ni sebutkan tentang
Kalaulah kita pergi paling utama untuk solat, yang niat yang lain tu memang datang kemudian. Maksudnya dia ni memang ahli solat jemaah di masjid. Kalau pun tak ada urusan memang dia akan sampai. Jadi kebetulan ada ketikanya dia pergi masjid dan ada urusan. Itu tak apalah. Tapi yang sangat menyedihkan kalau dia pergi masjid bila ada urusan je. Tak ada kaitan, tak ada urusan, tak ada sebarang masjid, dia tak pergi. Jadi sahabat Nabi SAW bersabda, summa atal masjid, dan dia mendatang, kemudian dia mendatangi masjid, la yanhazuhu, tidak diniatkan ataupun tidak nekat ataupun tidak bertujuan. Ataupun tidak tujuan as-salah, kecuali memang niat dia adalah untuk solat. La yuridu illa salah, subhanallah, dan tidak dikehendaki illa salah, dan Nabi tekan lagi, la yuridu, dan tidak dikehendaki illa salah, kecuali solat. Memang dia pergi masjid, memang Nabi kata la yang duru ila salah, dia memang tujuannya memang nak pergi solat. Nabi tekan lagi ayat takkid, menekankan lagi la yuridu illa salah, dan tidak dikehendaki. Siapa lelaki ni yang datang, siapa yang ambil wuduk lalu memperbaguskan wuduk, kemudian dia pergi masjid dan tidak ada tujuan melakukan solat, la yuridu illa salah, dan tidak dikehendaki illa salah, kecuali memang nak pergi memang untuk solat jemaah kerana Allah, tak ada niat apa-apa, memang untuk Allah, memang nak solat jemaah, itulah tujuan utama dia. Tujuan lain tu datang selepas tu. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu. Lam yakhtu, tidak setiap, Masya Allah, tidaklah setiap langkah, khutwatan, yang melangkah. Encik tolong cek juga ya maksud. Encik tolong cek juga. Tidaklah setiap langkah yang melangkah illa, kecuali. Betul tak khutwatan, langkah yang melangkah? Illa, kecuali. Setiap langkah yang melangkah kecuali illa rufi'alahu biha darajah, diangkat. Okey, rufi'alahu, dinaikkan, ditingkatkan. Ditingkatkan baginya, bagi siapa? Lelaki tadi tu memang baginya biha darajah. Rufi'alahu biha darajah, dinaikkan, ditingkatkan baginya darjat. Darjat ni bukan darjat di sisi manusia, ada pangkat-pangkat tu, pangkat ni ada kedudukan tu. Ini darjat di sisi Allah. Wa khutta anhu, dan digugurkan. Wa khutta anhu, digugurkan daripadanya, daripada lelaki itulah, daripadanya. From him. Daripadanya, nya tu lelaki itulah. Biha khati'ah, dosa-dosa, digugurkan dosa-dosa. Hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk masjid. Sehingga hatta, maksud dia sehingga. Allahu Akbar. Ini yang kalau orang yang memahami tentang hadis ini, yang sangat maka mereka sangat merindukan masjid, sangat menginginkan untuk pergi masjid, menangis bila dengar azan sebab sama ni pergi masjid. Sahabat-sahabat tengok, ini saya belum habis baca, yang bawah ni lagi, subhanallah. Nabi menyebutkan apabila salah seorang daripada kamu berwuduk, maka disempurnakan wuduk, summa mendatangi masjid, kemudian pergi ke masjid. La yanhazu, tidak bertujuan melainkan untuk solat. La yuridu illa solat, memang tak ada yang dikehendaki, hati dia memang nekat sebab untuk solat. Lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah setiap langkah yang melangkah. Setiap langkah yang dia melangkah tu, daripada start dia langkah daripada rumah dia, langkah naik motor, langkah naik kereta. Tak kisahlah naik motor, naik kereta, ataupun memang dia melangkah kaki je sampailah ke masjid ataupun ke surau sebab tak jauh sangat. Ada orang tanya, Ustazah, habis tu kalau naik motor, naik kereta kira macam mana sebab kita tak melangkah? Sebagian ulama mengatakan dikira berapa kali pusingan roda, sama ada roda kereta ataupun roda motor, masa berapa kali berpusing, dikira macam tu lah.
Kalau zaman Rasulullah mungkin ada yang pergi masjid naik unta, jadi langkah unta, naik kuda, langkah tu. Macam tu lah. Maksudnya nak sebut, walaupun dia naik kenderaan tapi dikira juga langkah demi langkah. Sebab itu, kita kalau nak merasai nikmat tu, parking jauh sikit. Janganlah parking kalau boleh kita ni kan, bab masjid nak parking depan tangga masjid, betul kan? Memang tinggal situ, awak gila parking. Kalau bab pergi shopping pula, tak apa pula parking jauh. Tak apalah, bar nak macam mana, tak ada parking, exercise kita cakap kan. Boleh parking jauh, jalan nak masuk shopping. Gigih tu nak pergi shopping komplek. Tapi bila bab masjid, tak nak ambil fadilat, kalau boleh melangkah. Tapi kalau tak larat orang tua, tak apalah dekat pun. Sebab insya-Allah Allah kira langkah jarak daripada rumah tu. Okey, kita tengok. Nabi sebut, tidaklah setiap langkah yang melangkah kecuali rufi'alahu, baginya akan ditingkatkan darjat. Kalaulah langkah dia tu, contohnya 100 langkah, 100 darjat ditingkatkan. Setiap langkah tu dinaikkan. Setiap kali melangkah, naik darjat dan digugurkan daripadanya dosa-dosa. Sehingga dia masuk masjid. Setiap langkah, naik darjat, gugur dosa. Langkah lagi, naik darjat, gugur dosa. Langkah lagi, naik darjat, gugur dosa. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang bertuah sekalian, kisah benar. Antara kaedah ataupun cara saya membantu menyelesaikan masalah konflik rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak bermasalah degil dan sebagainya. Kalaulah orang lelaki yang datang kepada saya, yang jumpa masa saya jadi runding cara dulu, Ustazah, saya ada masalah ni, isi saya tak tahan saya, isi saya gini. Ustazah, saya ada masalah ni, saya ada masalah ni, macam-macam lah masalah. Saya kata, encik, boleh tak saya akan panggil isi encik untuk kita bincang, untuk kita buat kaunseling, temu janji. Lebih kurang 2 minggu lagi ke sebulan. Tapi saya mohon sangat dalam tempoh ni, encik pergi solat berjemaah di masjid. Jauh masjid Ustazah, surau ada. Surau pun boleh. Dikirakan juga insya-Allah sama saja. Masjid, surau, yang mana adanya surau itu solat berjemaah. Dia kata, kenapa, apa kaitan Ustazah masalah saya dengan solat di masjid? Saya kadang-kadang bacakan hadis ni, kadang-kadang saya sebut cara umum saja. Saya kata, saya tak tahu bagaimana Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan jalan keluar kepada encik daripada masalah yang encik hadapi. Tapi saya sangat yakin orang yang mendatangi masjid, dia akan diberikan oleh Allah pelbagai kelebihan dunia dan di akhirat. Sebab mungkin ujian yang sedang berlaku, masalah demi masalah yang encik sedang hadapi sekarang adalah asbab dosa-dosa kelalaian kita encik. Dan setiap kali encik melangkah, Allah akan gugurkan dosa, Allah akan tingkatkan darjat. Dan encik menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh sentiasa dapat bantuan Allah. Jadi walaupun encik datang mengadu yang bermasalah isteri, yang bermasalah anak, yang bermasalah sekian-sekian, tapi jadikanlah ini asbab untuk Allah menarik encik mendekatinya. Nak dekat Allah macam mana? Dekati rumah Allah. Subhanallah. Kalau dulu kan orang bercinta, kau dah angau, tak nampak tuan, tengok atap rumah tuan pun tak apa, lalu depan rumah. Kan kadang tu dah tahu dia kerja kat mana, lalu tempat kerja, padahal tak nampak pun orang. Subhanallah. Siapa yang merindukan Allah, maka dia akan merindukan rumah Allah. Lain, saya kata encik, Ustazah, kan kita boleh doa je di mana-mana. Encik, sangat beza. Kita berdoa di mana-mana tempat di atas muka bumi Allah. Dengan kita berdoa meminta dengan Allah di rumahnya. Kita menjadi tetamu di rumahnya. Dan niat betul-betul encik memang nak menunaikan solat berjemaah. Subhanallah. Dan tuan-puan sekalian, ramai suami yang faham bila saya jelaskan sekian-sekian dia buat. Lepas 2 minggu kadang tak, dia telefon balik, Ustazah, tak apa, tak payah panggil isi saya. Kenapa encik? Masalah makin teruk ke macam mana? Tak Ustazah, Alhamdulillah banyak sangat perubahan isteri dan anak-anak. Dan juga berkenaan dengan rezeki. Saya tak tahu nak cerita macam mana. Kadang-kadang menangis. Dia telefon tu menangis. Maksudnya nak tutup kes. Saya kata, begitulah pengalaman saya tuan-puan sekalian. Banyak masalah selesai bukan dengan cara fokus masalah. Panggil isteri suruh berubah, panggil anak suruh berubah. Tapi rupanya yang mengalami masalah tu, dia perbaiki solat, pergi solat jemaah dan sebagainya. Allah menguruskan masalah-masalah tu. Kun fayakun. Jadi-jadilah tuan-puan sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab terbukti siapa yang menunaikan solat berjemaah di masjid, Allah akan naikkan darjat dia. Jadi orang kekasih Allah. Rufi'alahu biha darajah. Jadi yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah, darjat di sisi Allah menaik.
Wa hutta anhu biha khati'ah, dan digugurkan daripadanya dosa-dosa hatta yadkhulul masjid, sehingga masuk masjid. Fa idza dakhalal masjid, ini subhanallah. Ini tadi naik darjat berapa kali ganda, itu yang pertama. Ini yang kedua, betul kan? Ini yang kedua. Sebab apa dia? Setiap langkah naik darjat dan digugurkan dosa. Yang pertama ni tadi, berganda pahala berbanding solat di rumah, di pasar. Fa idza dakhala, dan apabila masuk, dan apabila lelaki tu masuk, ini sebelum masuk masjid dah dapat pahala gugur dosa naik darjat. Dan apabila dia masuk, fa idza dakhala, apabila dia masuk, masuk mana? Masuk masjid lah. Apabila dia masuk ke masjid, apabila masuk masjid, kana fi salah, saya rasa macam okey, kana ala ahadikum, dan apabila dia masuk masjid, kana fi salah, sesungguhnya kana fi salah, ini hebat. Ini yang ketiga, fakta yang ketiga sangat penting. Kana fi salah, dia dicatat pahala solat. Dicatat pahala solat. Dicatat pahala solat, maka nanti solat, selagi mana, maka nanti solat, dicatat pahala solat, maka nanti solat, selagi mana niat solat. Okey, kana fil masjid, kana fi solat, dicatat baginya pada selagi mana niatnya, memang tujuan dia, memang dia datang masjid memang untuk solat. Hiya tahbisuhu, dia dicatat baginya. Okey, hisab dicatat baginya. Masjid kana fi solah, maka dia di dalam solat. Okey, kita sebut macam inilah, senang faham. Dia di dalam solat. Masjid kana fi solat, dia di dalam solat. Maka kana fi solah, masjid kana fi solah, dia dalam solat. Maka kana solah, dan dia sebagaimana solat dicatat baginya. Okey. Encik tengok je ayat terjemahan dia. Saya nak susun ayat. Sebenarnya saya faham maksud dia tu. Dan apabila masuk masjid, maka ia memperoleh pahala sebagaimana dalam keadaan solat, selama mana memang solat itu menyebabkan dia bertahan di masjid. Itulah dia jadi panjang. Okey. Dan apa, maka ia memperoleh pahala sebagaimana keadaan solat. Kana fi solah, betul lah, dia dapat pahala solat. Okey. Dan apabila dia masuk solat, dia dapat pahala solat. Ini penting tuan-puan sekalian. Ini dapat pahala solat. Maka nanti solat, selagi mana solat itulah yang diniat baginya. Selagi mana niat solat, hiya tahbisuhu, dia dicatat baginya. Ini poin yang ketiga ni sangat penting. Kan contohnya dia pergi solat maghrib. Antara maghrib dengan isyak, dia mungkin dengan kuliah, mungkin dia zikir, mungkin dia duduk sekejap, kan. Sepanjang antara waktu maghrib dengan isyak tu, dia dicatat pahala solat tanpa henti. Subhanallah, Allah Akbar. Selagi mana dia memang mengekalkan niat dia untuk ke masjid tu adalah untuk solat. Ni baru nampak macam center, encik. Kan? Memang diniatkan untuk solat. Jadi Nabi SAW sebut dia sentiasa dicatat selama mana. Kalaulah setengah jam lepas solat dia duduk, memang tujuan dia datang pun memang niat solat. Walaupun semayangnya 5 minit dah selesai, tapi setengah jam dia duduk di masjid sebab dia datang memang niat untuk solat, dia tetap dicatat pahala solat secara berterusan. Antara maghrib dengan isyak 1 jam dia tunggu, kan, dia menunggu tu lepas maghrib dengan isyak, dia memang menunggu untuk solat isyak. Maka walaupun dia duduk, walaupun dia zikir, sambil-sambil dia macam lelap sikit, sambil-sambil dia baca Quran, sambil-sambil dia baca buku, memang tujuannya untuk solat. Sepanjang masa dia menunggu tu, dicatat baginya pahala solat. Ini tak berlaku di rumah. Dia tetap dicatat baginya pahala solat. Itu kelebihan ketiga. Maka nanti solat, umpama seperti niat, seperti mana dia solat, dicatat baginya pahala selagi mana dia berniat untuk solat. Tak ada bertukar lagi niat dia. Okey, yang keempat ni tuan-puan sekalian. Kelebihan orang solat di masjid. Wal malaikatu, dan para malaikat. Para malaikat, bukan sikit.
para malaikat dan para malaikat, wal malaikah, bukan seorang malaikat, dan para malaikat, yusalluna kita boleh tengok jamak di sini, mendoakannya. Sebab itu mendoakannya. Sebab itu sahabat-sahabat, bila kita sebut solat, maksudnya doa-doa. Dan kita perhatikan, yusalluna bukan maksudnya bersolat kepadanya, ala ahdikum. Malaikat tak bersolat kepada kita. Tetapi maksud yusalluna di sini adalah mendoakannya. Lalu para malaikat akan mendoakan ala ahdikum, ke atas ahdikum, ke atas kamu. Mendoa ke atas kamu. Ahdikum maksudnya adalah dan para malaikat mendoakan ke atas setiap daripada kamu. Ahdikum, setiap kamu. Ke atas setiap orang yang duduk di masjid ni, madama fi majlisihi, selagi mana fi majlisi, dia duduk, allazi shalla fihi, dia duduk. Selagi mana dia duduk, dia tak keluar daripada masjid tu. Siapa yang duduk dalam masjid, dia menunggu untuk allazi shalla fihi, yang dia solat, subhanallah, akan dapat doa para malaikat. Siapa yang duduk berdiam di masjid, iktikaf, menunggu daripada waktu solat ke waktu solat, dia dapat apa? Yang pertama tadi, dia dapat pahala solat. Dicatat sepanjang dia menunggu tu pahala solat. Kemudian dia dapat apa lagi? Para malaikat mendoakannya 3 doa, sahabat-sahabat. Cuba kita tengok. Yaquluna, mereka mendoakan. Yaquluna ni iaitu para malaikat mendoakan. Mereka doa apa? Malaikat doa apa? Allahumarhamhu, ya Allah rahmatilah. Ya Allah rahmatilah. Allahumarhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumaghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, Allahumma, ya Allah, terimalah taubatnya. Ma lam yu'za fihi, selagi mana dia malam, selagi mana tidak, malam, selagi mana tidak melakukan kejahatan, malam yuhdisu fihi, selagi mana tidak berhadas, fihi, rahmatilah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebab itu saya sebut tadi kepada lelaki-lelaki tu yang ada masalah apa pun, saya kata pergilah masjid. Kata sebab apa? Nanti tuan pun didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat? Ya, tapi kena niat ikhlas nak pergi masjid. Bukan kerana nak selesai masalah, bukan kerana mengharapkan nanti jumpalah orang yang boleh tolong. Niat kena jaga betul-betul. Encik pergi masjid kerana Allah, kerana nak solat berjemaah. Sebab nanti encik akan didoakan oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan doa para malaikat itu lebih makbul daripada doa kita. Sebab malaikat meminta dengan Allah tanpa ada kepentingan. Malaikat akan doakan 3 perkara pada encik. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Yang pertama, Allahumarhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Maksud rahmat Allah, siapa dalam kesukaran, Allah beri kelapangan. Orang sedang sakit, Allah beri kesembuhan. Orang yang sedang sempit, Allah beri kelapangan. Orang yang memerlukan, Allah penuhi hajat dia. Itu maksudnya. Rahmat Allah sangat luas. Maksudnya pertolongan Allah. Jadi, walaupun encik tak sebut masalah, tak minta dengan Allah, encik tak merayu, tak sebut-sebut apa hajat, tapi Allah Maha mengetahui, malaikat pun tahu. Jadi malaikat doakan secara umum kepada encik. Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Wa tub alaihi, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Subhanallah, bayangkan para malaikat mendoakan malam yu'za fihi, selagi mana dia tidak melakukan kejahatan. Tiba-tiba dia ngumpat ke dengan orang, itu terbatal. Tak dapatlah kelebihan ni. Jadi jangan buat kejahatan, jangan buat maksiat di rumah Allah, di masjid. Tiba-tiba buka handphone, tengok gosip dah pula apa semua. Malam yahdisu fihi, dan dia tidak berhadas. Kalaupun dia batal wuduk, dia pergi ambil wuduk balik. Dia kekal dalam keadaan menyambung, dalam keadaan bersuci.
Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ini adalah hadis sahih. Ada 4 poin penting. Bagi orang yang menunaikan solat berjemaah di masjid, dia dapat pahala berganda, 20 kali ganda lebih. Ada yang kata 25, ada kata 27, tapi dalam hadis ini menyebutkan 20 ganda lebih. Yang kedua, dia dapat apa tuan-puan sekalian? Memperbaukan wuduk. Setiap langkah, satu langkah akan dinaikkan darjat, akan digugurkan dosa. Subhanallah. Setiap langkah dia melangkah, naik darjat, gugur dosa. Subhanallah. Kemudian yang ketiga pula, selagi mana dia berdiam di masjid iktikaf, dia dicatat pahala solat walaupun dia bukan solat. Sebab dengan niat dia menunggu untuk solat seterusnya, dia dicatat baginya pahala solat yang berterusan. Kalau setengah jam lah dia dicatat pahala solat. Kalau sejam lah. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, dapat doa para malaikat. Malaikat doa apa? Allahumma rahmu, ya Allah rahmatilah dia, tolonglah dia, pemudahkanlah urusan hidup dia. Macam-macam. Rahmat itu luas maksud dia. Ya Allah, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Tuan-puan sekalian, tak pelik kenapa Allah menaikkan kedudukan orang yang terikat hatinya dengan masjid. Sehingga Nabi bersabda, hadis sahih, 7 golongan yang mendapat naungan Allah, pertolongan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, iaitu bila? Ketika di mahsyar. 7 golongan, salah satunya mereka yang terikat hatinya dengan masjid. Persoalan sekarang, Ustazah, sekarang memang saya kalau sebelum ni memang pergi masjid, memang terikat sangat dengan masjid, memang mencintai masjid. Tapi sekarang dengan wabak COVID-19 ni, kita dilarang, terhad sangat. Kalau waktu-waktu solat biasa hanya 3 orang, itu pun dengan AJK orang yang dah ditetapkan. Kalau waktu Jumaat sekarang 12 orang, setengah masjid memang ada yang tutup terus. Jadi macam mana? Subhanallah, itu yang saya nak sebutkan di sini. Perkataan apa? Perkataan yanhazuhu, dan juga perkataan niat. Yang kita belajar menghadirkan niat. Jika kita betul-betul niat nak pergi masjid, dan Allah tahu kita benar dan jujur dalam niat, dan Allah tahu kita memang betul-betul merindukan masjid, kita memang nak sangat pergi masjid, dan itulah rutin kita selama ini. Kabarkanlah berita gembira kepada ibu ayah, terutamanya orang tua lah yang terikat sangat dengan masjid ni. Pakcik makcik di kampung bagi tahu, imam-imam berperanan bagi tahu, pakcik, saya tahu pakcik memang ahli masjid, pakcik tak akan solat melainkan di masjid, saya tahu. Tetapi subhanallah, kita tak pergi masjid sekarang sebab ada mudarat. Maka insya-Allah para ulama mengatakan, siapa yang terhalang untuk ke masjid ataupun terhalang membuat apa-apa amal soleh kerana keuzuran, kerana terhalang disebabkan yang tidak boleh dia tempuh masjid, dia menempuhi perjalanan masjid, maka tetap dicatat segala kebaikan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang pergi ke masjid. Subhanallah, Allahu akbar. Dan kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang memperolehi nikmat seperti itu. Mestilah orang yang memang benar jujur mencintai masjid, benar-benar niat untuk ke masjid. Sebab itu kita sebutkan betapa besarnya kesan ataupun peranan niat. Kerana dengan niat, walaupun kita tak buat, tetap dapat pahala. Ini dah baca dah hadis Nabi 3 hari yang minggu lepas kita dah baca. Barang siapa yang meniatkan melakukan sesuatu amal kebaikan, dah dicatat pahala siap-siap, tapi kena jujur benar, bukan mempermainkan niat. Dia tak adalah bersungguh sangat pun nak pergi masjid, tapi saja pesan, ya Allah aku nak pergi masjid. Padahalnya bila masjid dibuka dia tak pergi pun. Dia tak sampai menangis pun rindukan masjid. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang niatnya betul-betul. Jadi kepada para lelaki, para suami yang betul-betul anda sebelum ni memang ahli masjid, tolong pasang niat balik, kuatkan balik niat. Sebab dengan niat tersebut kita dapat semua ni. Kita dapat walaupun solat di rumah kan berjemaah memang dapat pahala berganda. Solat berjemaah di rumah dapat pahala berganda. Dapat juga setiap langkah tu yang selama ni kita duduk langkah ke masjid tu, walaupun kita dah tak melangkah pergi ke masjid, solat kat rumah je, dekat je daripada tandas ke ni je, tetapi kita umpama dapat digugurkan dosa, dapat darjat. Dan walaupun kita solat di rumah dalam keadaan niat kita memang nak pergi masjid, kita dapat apa? Antara maghrib dengan isyak tu tetap dicatat pahala solat. Dan kita tetap dapat doa para malaikat. 3 doa tadi. Allahumma rahmu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma filahu, ampunilah dia. Wa tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Tetap dapat doa para malaikat. Yang membezakan sekarang, tak ada beza duduk kat rumah ya. Tapi yang membezakan adalah kekuatan niat, kejujuran niat.
mesti rasa rindu, rasa nak pergi masjid, doa dengan Allah, ya Allah tak lama tak pergi masjid, nak pergi ke rumahmu ya Allah. Allah akan berikan kita semuanya. Jadi tuan-tuan sekalian, esok bila dah buka dah border, kita dah boleh pergi dah masjid, pergi bersegeralah. Tapi kalaulah saat tu belum tiba, laluilah setiap waktu solat itu dengan keinginan pergi masjid. Niat tu tetap sentiasa diperbarui niat, dikuatkan niat tu. Kan? Lalu rasa macam sayu, sedih. InsyaAllah Allah beri kita semua ganjaran ni. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, kita bimbang generasi akan datang, generasi yang tak pernah hadir masjid, generasi yang tak kenal rumah Allah, generasi yang tak pernah ada nikmat merindukan rumah Allah. Jadi kita sangat takut dan bimbang sebab keadaan itu dah pun berlaku. Umat Islam lelaki dah tak rasa berdosa dah. Bukan tak rasa berdosa, tak rasa apa-apa dah, tak rasa sedih dan rindukan masjid. Ramai lelaki yang tak rasa dah rindu untuk, ataupun rasa macam sayu, rasa sedih meninggalkan solat fardu Jumaat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita tempuhlah ujian ini dengan caranya memasang-masang niat yang baik. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mohon maaf hari ini terlebih masa sangat banyak. Saya ucap terima kasih, dah sejam setengah kita bersama. Mudah-mudahan dapat manfaat. Jangan lupa sentiasa memperbaharui niat kita, sebab Allah menilai dari sudut niat. Ini pun memang Nabi menekankan bab, memang niat dia untuk solat. Memang niat ni, betapa Nabi bagi penekanan solat. Jadi kalau kita tak dapat pergi pun kita tetap dapat. Dengan apa? Dengan niat. Subhanallah, Alhamdulillah. Sekadar itu sahabat-sahabat semua, mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi pada pagi esok. Esok Rabu kan? Esok Rabu? Tak, esok Khamis, Jumaat lagi 2 hari lah. Terima kasih. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW, kerana Nabi SAW. Kita saling sayang, saling bertemu di alam maya kerana Allah dan kerana Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan benarlah niat kita tu, maka kita akan dapat jumpa Allah dalam keadaan yang baik dan dapat jumpa Rasulullah di syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.